Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita bersama saya, Cikgu Saiful. Dalam kelas PDPR Sains tahun 6. Baik, awak dah belajar sehingga unit 9. Awak dah cuti selama seminggu, dah menyambut Aidiladha. Cikgu berharap agar semua murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga SOP walau di mana anda berada. Baik, untuk minggu ni cikgu akan masuk kepada unit 10 di mana kita akan mempelajari berkenaan dengan bumi dan alam dan sains angkasa. Bumi dan sains angkasa. Baik, kita tengok kepada objektif pembelajaran di mana kita akan masuk 10.1 10.1 iaitu berkenaan dengan bumi dan sains angkasa, dan kita akan tekankan pada 10.1.1 iaitu murid dapat memerihal fenomena gerhana bulan dengan bantuan lakaran berdasarkan kedudukan bulan, bumi dan matahari serta sifat cahaya. Kita perlu tahu sebab berlakunya gerhana adalah disebabkan oleh kedudukan bulan, bumi dan matahari yang berada pada satu garis lurus, dan juga sifat cahaya di mana cahaya bergerak lurus. Itu yang menyebabkan berlakunya fenomena gerhana bulan. Begitu juga gerhana matahari. Kalau awak nak rujuk buku teks muka surat 163 163. Baik, cuba perhatikan gambar di sebelah. Inilah muka surat 163 dalam buku teks. Gambar menunjukkan keadaan ketika persekitaran berlakunya fenomena gerhana. Kalau awak tengok keadaan jadi gelap macam senja. Apa yang berlaku pada matahari? Apa yang berlaku pada matahari? Kenapa matahari jadi warna hitam? Itu bukannya disebabkan oleh benda lain. Itu disebabkan oleh matahari dilindungi oleh bulan. Kan cikgu cakap tadi, bumi, bulan dan matahari berada pada satu garis lurus menyebabkan matahari terlindung. Adakah kamu pernah alami? Sebelum ni pernah berlaku gerhana matahari penuh. Sebelum ni pun pernah berlaku gerhana matahari separa. Kamu pernah, macam cikgu dah banyak kali kita mengalami. Bagaimana fenomena gerhana berlaku? Kita akan lihat bagaimana fenomena gerhana berlaku. Baik, gerhana berlaku, dua jenis gerhana yang berlaku di bumi ni, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi untuk minggu ni cikgu akan fokuskan pada gerhana bulan. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada sinaran cahaya matahari. Bayang-bayang bumi akan terbentuk pada permukaan bulan. Menyebabkan bulan tidak dapat dilihat apabila kita berada di bumi. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Cuba perhatikan kedudukan matahari, bumi dan bulan dalam gambar rajah yang berikut. Kita akan tengok bagaimana gerhana bulan berlaku. Baik. Buat tengok. Matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak pada satu garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap. Itu kamu dah tahu kan? Sifat-sifat cahaya kan? Bergerak lurus dan tidak boleh menembusi objek legap. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Tempoh fenomena gerhana bulan biasanya berlaku sehingga beberapa jam. Dia lebih lama daripada gerhana matahari. Gerhana matahari ini 4 ke 5 minit saja, 3 atau 4 minit. Tapi gerhana bulan beberapa jam. Dan dia berlaku
2 hingga 3 kali setahun. Okey, cuba awak tengok video yang cikgu paparkan ni dan kita akan tengok macam mana gerhana bulan berlaku melalui simulasi video ni. Awak tengok Okey, awak mesti faham fahamkan video, fahamkan pergerakan dia. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan matahari, bumi dan bulan. Matahari merupakan sumber cahaya dalam sistem suria. Cahaya matahari bergerak dalam satu garis lurus dan tidak dapat menembusi objek legap seperti bumi. Semasa gerhana bulan berlaku, bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Di tengah-tengah bumi tengah-tengah. Gerhana bulan, bumi dekat tengah. Cuba tengok ni simulasi dia. Betul-betul satu garis lurus baru dia jadi gerhana bulan. Kalau gerhana bawah bulan sikit, berlaku sikit, pada waktu malam sahaja. Gerhana bulan berlaku apabila bulan berada pada fasa bulan purnama. Bumi bulan dengan garis lurus. Semasa gerhana berlaku, bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Ini menyebabkan bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Semasa gerhana bulan berlaku, kawasan gelap penuh atau umbra ialah kawasan yang dihalang sepenuhnya daripada cahaya matahari. Kawasan gelap separa atau penumbra ialah kawasan yang dihalang oleh sebahagian sahaja daripada cahaya matahari. Gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam setahun. Tempoh gerhana bulan pula biasanya berlaku sehingga beberapa jam. Mengapa tempoh kejadian gerhana bulan lebih lama daripada gerhana matahari? Ini kerana bayang-bayang bumi adalah lebih besar semasa gerhana bulan berbanding dengan bayang-bayang bulan yang kecil semasa gerhana matahari berlaku. Mengapa pula gerhana bulan hanya berlaku semasa fasa bulan purnama? Ini kerana bumi berada di antara matahari dan bulan semasa bulan purnama berlaku. Mari kita perhatikan peringkat fenomena gerhana bulan yang dapat dilihat dengan menggunakan mata kasar kita. Bayang-bayang matahari lah ni yang makin lama makin besar, nampak? Nama dia bulan. Ini gerhana bulan penuh. Lepas tu bila bulan tu bergerak mengelilingi bumi, dia sikit-sikit jadi terang. Ini dah bahagian gerhana bulan separa. Ini bayang-bayang bumi yang gelap ni. Kita dapat melihat dua jenis gerhana bulan yang berlaku, iaitu peringkat gerhana bulan separa dan juga peringkat gerhana bulan penuh. Kemudian dia normal balik. Gerhana bulan separa mula kelihatan apabila bulan mula bergerak keluar dari kawasan gelap separa ke kawasan gelap penuh. Ada cahaya sikit, Gerhana bulan penuh dapat dilihat apabila seluruh bahagian bulan berada dalam kawasan gelap penuh. Bulan tidak kelihatan gelap semasa gerhana bulan penuh, tetapi berwarna perang kemerahan. Ini adalah kesan serakan dan pembiasan cahaya apabila cahaya matahari melalui atmosfera bumi. Kesan ini jelas diperhatikan semasa matahari terbit dan juga semasa matahari terbenam. Kemudian,
Gerhana bulan separa akan kelihatan semula apabila bulan bergerak keluar dari kawasan gelap penuh ke kawasan gelap separa. Gerhana bulan separa. Sebahagian bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap separa. Gerhana bulan penuh. Keseluruhan bulan berada di kawasan bayang-bayang bumi yang gelap sepenuhnya. Ini gerhana bulan separuh. Gerhana bulan penuh dia duduk dia duduk dekat kawasan paling gelap. Bulan mengelilingi bumi. Okey, baik. Faham kalau gerhana separa dia duduk dekat kawasan gelap separa. Kalau ni dua kawasan gelap separa ni dengan ni. Kalau gerhana penuh dia duduk dekat kawasan yang paling gelap ni, gelap penuh ni. Tapi bulan dia tak nampak gelap lah. Dia ada berlaku pembiasan cahaya, dia nampak keperang-perangan sikit. Baik. Gerhana bulan berlaku apabila bumi melindungi bulan daripada cahaya matahari. Bayang-bayang bumi akan terbentuk di permukaan bulan. Mari kita sama-sama perhatikan kedudukan matahari. Okey, baik. Cuba awak lihat Okey, ini adalah gambar di mana ni yang putih ni adalah cahaya matahari. Ni yang putih ni yang tersebar ni adalah cahaya matahari. Okey, yang warna kelabu ni bawah dengan atas ni kawasan gelap separa. Yang hitam ni kawasan gelap penuh. Ni kalau awak perasan dia ada bulat sikit. Ni adalah bulan. Ni penumbra, umbra, ni penumbra. Kalau dia duduk dekat kawasan gelap, dia adalah gerhana penuh. Kalau dia duduk dekat kawasan separa, dia gerhana bulan separa. Okey, bumi berada di antara matahari dan bulan semasa gerhana bulan berlaku. Matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus. Garis yang lurus Bumi berada di tengah-tengah. Hanya berlaku pada waktu malam sahaja. Apabila bulan berada di fasa bulan purnama dekat sini. Ini bulan purnama. Kalau belah sini anak bulan, bertentangan dia bulan purnama. Bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Sebab bayang-bayang bumi ni, yang hitam ni adalah bayang-bayang bumi terbentuk di permukaan bulan. Kenapa lebih lama? Sebab bayang-bayang bumi besar. Dia mengambil masa untuk keluar daripada kawasan yang gelap penuh. Faham Ni gerhana bulan penuh dan bulan separa seperti yang dalam video tadi. Okey, menunjukkan peringkat fenomena gerhana bulan. Yang kuning ke atas ni, ini adalah cahaya matahari. Matahari duduk bawah ni bawah ni cahaya matahari, ni bumi. Ni kawasan bulan penuh, ni kawasan bulan separa. Gerhana bulan penuh, gerhana bulan penuh, gerhana bulan separa, gerhana bulan separa. Ni yang runcing ke atas ni adalah kawasan gelap, yang ni separa gelap. Kalau awak dapat tengok sama macam simulasi dalam video tadi. Baik, latihan mudah saja. Okey, tugasan anda buat dalam buku sains panjang lah. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, kemudian awak buka buku teks sains tahun 6 muka surat 174. Jawab soalan 1 hingga nombor 4. Nampak ni 1, 2, 3, 4. Dalam muka surat tersebut. Okey, awak kena salin soalan dan lukis gambar rajah. Ni gambar rajah. Ni awak kena lukis juga ni. Ni lukis, ni lukis. 4 soalan ni saja buat dalam buku panjang. Okey. Bila dah selesai, awak boleh ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Awak boleh tengok video tadi berulang kali, tak ada masalah, supaya awak faham macam mana pergerakan bulan tu. Bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi bulan.
Faham Baik, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Okey, selamat menjalankan tugas.